Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Fenomena ataupun berkaitan dengan penyakit berjangkit tangan, kaki dan mulut ataupun HFMD semakin membimbangkan. Kalau saya sendiri, jiran saya di sebelah rumah, di belakang rumah saya, anak-anaknya sudah pun dijangkiti dengan HFMD selepas pulang bercuti hari raya, dan apabila ingin hantar ke taska ataupun transit untuk anak-anak mereka tinggal, tidak dibenarkan. Ada kes lain pula, ada 3-4 kes lagi, dan menyebabkan ibu bapa terpaksa membawa anak mereka pulang ke rumah dan melakukan kuarantin kendiri di rumah. Dan saya rasa ramai lagi di kalangan ibu bapa di luar sana terpaksa mengambil cuti, ataupun mereka yang masih bekerja di rumah terpaksa menjaga anak-anak kecil ini dengan gejala penyakit HFMD. Dan di Selangor misalnya, peningkatan amat ketara, ribuan sudah pun dijangkiti. Dan adakah ia membimbangkan ataupun ia perlu melakukan sesuatu perkara yang lebih preventif sifatnya? Dan apa yang diperkatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, peningkatan lebih daripada 12% berbanding tahun 2020-2021, dan malah lebih tinggi situasinya pada tahun 2022 ini berbanding sebelum tahun pandemik melalui negara kita. Jadi apa yang boleh kita lakukan, apa yang kerajaan terutamanya Kementerian Kesihatan boleh lakukan, dan kesedaran ibu bapa apabila ada gejala dan simptom berlaku di kalangan anak-anak kecil dan juga orang dewasa berkaitan dengan gejala penyakit berkaitan tangan, kaki dan mulut. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini, saya bersama Dr. Intan Juliana Abdul Hamid, pakar pediatrik, imunologi dan juga alergi Universiti Sains Malaysia, untuk berbicara lebih lanjut tentang HFMD ini. Assalamualaikum Dr. Intan, apa khabar? Ya, Waalaikumsalam. Khabar baik. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Selamat Hari Raya pada Dr. Intan dan juga rakan-rakan di USM. Dr. Intan, dari aspek pediatrik, adakah ini sudah pun kita boleh jangkakan dengan apabila kita sudah beralih ke peralihan endemik, kataupun sentuhan secara fizikal dibenarkan apabila kita menghantar anak-anak ke taska, ke tadika ataupun pusat asuhan kanak-kanak. Jadi adakah ini sememangnya yang boleh dijangkakan apabila berlakunya peningkatan ketara penyakit berjangkit ini? Betul Encik Nazri. Sebenarnya bila memang kita jangkakan perkara ini akan berlaku mengikut trend notifikasi yang kita daripada yang diterima oleh Jabatan Kesihatan Negeri di bawah Kementerian Kesihatan, memang kita dah mula perasan, kita dah mula sedar yang kadar jangkitan semakin meningkat daripada Januari kepada Februari, Mac, April dan sekarang. Dan kita boleh nampak, dan kita pun macam dah macam boleh estimate lah bila pengumuman semua orang boleh movement daripada 1 April, and then kita tahu raya akan datang. So kita macam boleh jangkakan perkara ini akan berlaku. Dan memang kalau ikut yang laporan-laporan berita, memang kadar-kadar jangkitan HFMD telah meningkat sebanyak 12% dan melibatkan hampir seluruh negara, seluruh negeri di Malaysia. Ya. Selangor, ya. Dr. Intan, kalau dari nasihat dan juga peringatan Jabatan Kesihatan Daerah, Pejabat Kesihatan Daerah dan Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka ingin melihat langkah-langkah intervensi lebih aktif dilakukan. Apa yang dimaksudkan dengan langkah-langkah intervensi ini dari aspek penyakit berjangkit seperti HFMD yang kita boleh fahami? Sebenarnya kalau langkah intervensi tu sememangnya ada beberapa jenis lah. Ada yang dari pihak Kementerian Kesihatan sendiri dan ada juga yang pihak kita sebagai penduduk awam, masyarakat Malaysia. Jadi yang penting sekarang kita kena tingkatkan kesedaran di antara kita semua supaya anda semua sebagai ibu bapa, sebagai adik-beradik, anda boleh mengenali, oh ni macam HFMD. Sebab untuk penyakit ini, dia sebenarnya merebak dengan jangkitan. Dia merebak dengan sentuhan rapat, maksudnya ada local contact. Dia bersentuhan. Jadi sebab tu kita kena macam, apa yang kita buat sekarang, iaitu tingkatkan kesedaran semua orang. Jadi macam kita tahu juga, bila penyakit ini merebak melalui sentuhan, adalah penting untuk kita kenal pasti dan kita isolate. Maksudnya kita macam kita simpanlah isolasi di rumah. Macam COVID juga kan, bila ada positif, jadi kita isolate. Jangan jumpa orang lain, duduk di rumah sekurang-kurangnya 10 hari daripada bermulanya simptom. Okey, Dr. Intan, untuk mengelakkan jangkitan ini lebih serius dan lebih ramai dijangkiti,
ibu bapa apa yang mereka perlu lakukan dalam keadaan sekarang, kataupun aktiviti sosial sudah pun dibenarkan, walaupun mereka tidak dibenarkan hantar ke taska jika ada kes yang dilaporkan pusat asuhan misalnya, tetapi mereka juga terpaksa ke sekolah bagi yang sudah besar, yang ada ikut ibu bapa mereka ke pusat membeli belah ataupun ke rumah terbuka rakan-rakan saudara mara jiran, sahabat andai dan sebagainya. Apa ibu bapa perlu lakukan? Saya rasa buat masa ini yang paling penting kita kena tahu, kita kena kenal apa tu HFMD, apakah itu jangkitan HFMD. Jadi secara teori jangkitan HFMD ni memang disebabkan oleh jangkitan virus yang dikenali sebagai enterovirus, dan apa dalam kumpulan enterovirus ni ada banyak-banyak jenis lah. Yang paling common, yang paling biasa berlaku adalah Coxsackie, Coxsackie A16, dan yang satu lagi jenis adalah virus enterovirus 71, EV71. Jadi kalau kita tahu majoriti HFMD disebabkan oleh jangkitan kuman Coxsackie virus A16, dan selalunya gejala jangkitan ni dia macam orang kata ringan. Memang menyebabkan masalah, dia demam, dia grumpy, dia tak seronok, dia meragam. Tapi tidak melibatkan dia tidak melibatkan sampai ke otak ataupun ke jantung, organ-organ penting di dalam badan. Tetapi kalau jenis yang enterovirus 71, dia ada potensi melibatkan jangkitan yang lebih bahaya. Manifestasi dia lebih, orang kata lebih bahaya sebab dia boleh melibatkan jangkitan kuman ke otak yang kita panggil aseptic meningitis, dan juga dia boleh menyebabkan masalah kegagalan jantung, cardiomyopathy. Dia menyebabkan masalah pada jantung, melibatkan jangkitan pada jantung. Jadi ini boleh menyebabkan kanak-kanak ni boleh sampai masuk ICU, boleh meninggal kalau semakin melarat. Ya, jadi kita tahu penyakit ini disebabkan oleh enterovirus, dan kita tahu juga dia disebarkan melalui sentuhan. Maksudnya sentuhan rapat. Sebab tu bila dia orang pergi nursery, pergi daycare, budak-budak kan main-main, bersentuh, dan sebab tu dia macam senang merebak. Dan apa yang sentuhan tu adalah kulit, air cecair daripada dalam badan, dan juga najis. Air liur dan jangkitan daripada najis tu sendiri. Maksudnya pampers. Najis pun boleh ya? Daripada najis pun boleh. Sebab tu kita sarankan kalau anak-anak anda dapati anak-anak anda start demam, dah mula demam, and then nampak juga ada naik kesan-kesan melepuh, macam ruam yang melepuh yang ada vesicles dekat kulit, dekat tapak kaki dan tapak tangan, dan juga kalau ada ulcer dalam mulut. Jadi itu tanda-tanda yang orang kata macam highly suspicious lah, sangat-sangat menunjuk kepada HFMD. Jadi kalau boleh dah nampak benda-benda tu, jangan hantar kepada nursery sebab nanti dia akan, orang kata, merebak tak berhenti-berhenti lah, lepas seorang. Jadi kita nasihatkan untuk isolasi di rumah. Jadi sebab tu kita tekankan juga ibu bapa, kalau anak-anak anda mengalami HFMD dan isolate di rumah, penting juga untuk basuh tangan secara bersih dengan pakai sabun. Maksudnya selepas you handle anak you, maksudnya bagi makan, tukar baju, main dengan dia, basuh tangan sebab kita tak nak, anak kita kan ramai, tak nak lepas seorang lagi pula kena, lepas tu merebak dalam satu rumah tu sendiri juga. So kena amalkan kebersihan yang baik, basuh tangan selepas handle anak, terutamanya kalau lepas tukar pampers anak. Dan make sure, satu lagi yang penting adalah jangan share untuk peralatan peribadi macam towel, tuala, susu, garpu, mangkuk, pinggan. So jangan share lah antara ramai-ramai anak yang kita ada kat rumah tu. Sebab kalau tak, memang kita share kuman lah. Dr. Intan, nak menjawab kegusaran, kegelisahan ibu bapa kalau mereka, anak-anak mereka dijangkiti ni, adakah HFMD 2022 ini lebih infectious, lebih berbahaya berbanding HFMD sebelum ini, kerana nampaknya kes amat ketara dan begitu cepat merebak pada tahun ini? Dia kan, kalau ikut apa yang kita tanggap, apa yang kita daripada semua kajian semua ni, sebenarnya kita tak ada spesifik indikator ataupun kita tak ada spesifik penyebab kenapa sekarang ni tiba-tiba banyak sangat.
Tapi yang kita boleh nampak dia adalah kombinasi beberapa faktor. Maksudnya daripada persekitaran dan maksudnya dari segi organism tu sendiri. Kuman virus tu memang berada dalam persekitaran kita. Yang kedua adalah dari segi manusianya. Sebab sekarang ni bila macam dulu semua orang duduk di rumah, kanak-kanak tidak boleh pergi ke sekolah, tidak boleh buka nursery. So jadi semua orang macam dalam keadaan yang terkawal. Dia tidak ada kemungkinan untuk jumpa kuman virus tu. Lepas tu macam sekarang ni, sebab kita kan dah 2 tahun kan kita apa orang kata duduk rumah sebab COVID. So start 1 bulan 4 semua benda buka. Jadi kita punya orang kata pergerakan jumpa orang tu mendadak besar. Sebab tu yang kita kata HFMD 2022 ni kita rasa sebab itulah kombinasi beberapa faktor. Bila pembukaan tu memang sekolah semua dibuka, jadi dia macam dia jadi banyak lah jangkitan tu meningkat. Okey. Bagi ibu bapa dan juga penjaga apabila melihat ada tanda-tanda anak-anak mereka ataupun ahli keluarga dijangkiti HFMD, apa yang mereka wajar lakukan? Yang penting adalah kena isolate anak you di rumah. Dan pastikan kebersihan anak-anak dan kebersihan mak bapak tu sendirilah terkawal. Maksudnya lepas handle, macam saya cakap tadi, lepas handle anak-anak kita basuh tangan dan terutama selepas tukar pampers dan pelupusan najis tu dilakukan dengan baik, jangan sepah-sepah, macam kena buat dengan disposal yang bagus lah, jangan campur dengan semua benda. Dan satu lagi, isolasi adalah sekurang-kurangnya 10 hari daripada bermulanya gejala penyakit. Sebab kita rasa lepas 10 hari tu selamatlah, kemungkinan untuk pesakit tu kan untuk menjangkiti orang lain kurang. And then sebenarnya terdapat beberapa tanda amaran untuk ibu bapa perhatikan kalau anak anda mengalami HFMD. Memang saya ada kata tadi HFMD selalunya menyebabkan jangkitan yang gejala dia ringan. Tetapi ada juga keadaan yang macam kita kata tadi sebab enterovirus 71 dia boleh menyebabkan manifestasi yang lebih berat bila dia merebak ke kawasan otak. Jadi antara tanda-tanda yang mak bapak boleh tengoklah dengan anak-anak you. Kalau nampak benda ni better saya sarankan untuk bawa untuk pemeriksaan lanjut dengan doktor yang berdekatan dengan rumah anda. Yang pertama, kalau suhu badan dia lebih daripada 38 darjah Celsius berterusan lebih pada 48 jam. Maksudnya temperature dia sangat tinggi untuk jangka masa lebih pada 48 jam. So yang tu macam tak menarik lah, we need to do something lah. And then yang penting satu lagi, sebab selalunya gejala penyakit ni dia akan dapat ulcer dalam mulut. Jadi adik-adik ni, pesakit ni dia macam dia tak mau minum, tak mau makan ataupun dia tak boleh nak telan kan, dia macam sakit ya. Jadi kalau anak anda tidak dapat mengambil apa-apa cecair, maksudnya makanan, susu semua tak boleh nak masuk, semua tak nak dan lama tak makan, itu pun bahaya. Kena bawa juga, especially kalau nampak dia dah macam lembik, macam letih. Sebab kita tak boleh, tak ada makanan, tak ada minuman masuk sebab nanti dia akan dehydrated. Jadi kita kena bawa lah untuk pemeriksaan doktor. Kalau perlu kemasukan hospital untuk intravenous hydration. Lepas tu yang ketiga, kalau anak anda macam nampak letih, lemah, lepas tu macam kalau baby semua orang macam susah ni nak tengok macam mana dia baby kan. Jadi dia of course baby tak boleh cakap, tapi kalau you nampak anak you tak macam biasa. Kalau macam selalu dia senyum-senyum, dia main-main, aktif. Yang ni dia macam tak macam selalu. Dia macam lembik, lepas tu dia macam pandangan mata dia pun tak bermaya. So tu tanda-tanda yang kita risaulah, takut jangkitan tu pergi ke otak. Dan kena bawa hospital. Dan kalau yang kena sawan ataupun tarik, sawan lah kalau bahasa Melayu tu, itu memang kena bawa lah, tak usah tunggu lah. Memang itu macam bahaya lah. Untuk ibu bapa yang mungkin tidak ada maklumat tentang HFMD tetapi mungkin ambil mudahlah kerana ini mungkin demam, anak mereka letih, lesu saja macam biasa, macam ada sesama ataupun tidak ada selera makan dan sebagainya. Jadi bagi kelompok ataupun ibu bapa yang mungkin tidak ada maklumat sebegini, bagaimana kita nak menolong mereka di kalangan adik-beradik kita ataupun anak-anak buah kita ataupun jiran tetangga ataupun mereka yang sibuk bekerja lah, kerana mereka hanya mengharapkan pusat asuhan Taska hanya
menjaga anak-anak mereka ini? Betul. Sebab sekarang zaman sekarang memang semua orang ada komitmen kerja yang sangat tinggi dan stres level pun tinggi. Jadi sebab tu kita kata penting untuk semua orang prihatin. Semua orang di kalangan masyarakat di sekeliling prihatin. So maksudnya siapa yang ada in contact dengan pesakit tersebut, sama ada mak bapak dia sendiri ataupun ahli keluarga yang terdekat, nenek, makcik, sepupu, ataupun kalau dia orang, sebab tu juga kita sarankan juga pengusaha-pengusaha taska untuk macam orang kata alert untuk prihatin dan boleh pick up. Oh ni macam HFMD ni, mak you kena ambil anak you balik, tak boleh hantar, kena buat jumpa doktor, dia tak macam biasa. Semua orang kena proaktif. Kita tak boleh ambil macam orang kata tindakan ataupun tu bukan anak saya, tak apalah, ikut mak dia lah, ikut dia lah. Tak boleh lah. Kita semua orang kena sama-sama macam itulah, ambil peluang untuk pastikan kesihatan anak tu. Dari aspek pesakit yang sudah pun dijangkiti HFMD ini, ada potensi tak untuk dapat kali kedua, kali ketiga ataupun dijangkiti semula, Dr. Juleda? Betul. Ada kemungkinan. Of course. Sebab dia virus kan. So kemungkinan untuk dapat jangkitan semula tu ada. Tapi itulah, selalunya penyakit ni macam dia tak bahaya, dia gejala dia ringan lah. Jadi kalau kena balik tu, kita berhati-hati jugalah. Masih tanda precaution yang sama, masih juga kita perhati buat benda yang sama jugalah. Maksudnya kena jaga kebersihan, jangan share makanan, dia punya sudu garpu semua jangan share. Okay. Bagi wanita mengandung, ada juga soalan yang saya terima, adakah mereka juga terdedah untuk dijangkiti HFMD dan juga kandungan yang dikandungi itu adakah akan dijangkiti jika ibunya dijangkiti dengan HFMD? Menarik. Penyakit HFMD ni dia memang boleh menjangkiti semua umur. Daripada kanak-kanak sehingga dewasa. Tetapi yang teruknya banyaknya dekat kanak-kanak lah. Kalau pada ibu mengandung, mereka boleh mengalami jangkitan ini. Tapi jarang kita tengok lah. Dan sama ada penyakit ini boleh transfer kepada baby melalui placenta, melalui uri. Yang itu saya kurang pasti. Tapi kalau ikut teori, of course, it's possible. Kalau secara teori dia boleh berlaku. Tapi sama ada dia benar-benar berlaku tu, itu kita kena cek lagi lah. Okey, Dr. Intan, berkaitan dengan tanggungjawab pengusaha dan juga pengelola pusat penjagaan kanak-kanak di Taska, Tadika ataupun Tabika dan juga prasekolah termasuk pusat-pusat transit anak-anak sementara ini, kerana kita tahu levelnya berbeza, ada secara profesional, mungkin ini yang lebih proaktif lah yang saya tahu. Bagi mereka yang mungkin amatur ataupun pusat-pusat yang mengambil secara sukarela di kalangan jiran, di kalangan orang-orang yang mungkin tidak bekerja tetapi ada masa terluang, mereka mengambil anak-anak jiran ataupun ahli keluarga untuk menjaga anak-anak ini. Jadi bagaimana kita meningkatkan kesedaran individu ataupun pusat-pusat ini supaya dikala kes sedang merebak dengan begitu pantas ini, mereka perlu lebih proaktif. Betul. Actually kalau untuk mereka yang golongan ini sebenarnya, kalau mereka tetap mengambil anak-anak tersebut untuk dijaga, penting untuk diorang amalkan kebersihan yang bagus juga. Kena basuh tangan, kena dan kalau dalam kawasan rumah dia tu, kalau boleh kena isolate, kena jangan campur-campur dengan, sebab ada setengah tu macam dia ambil jaga seorang je. Itu senang nak tengok. Tapi kalau yang jenis ambil lebih daripada seorang, ada 10 kanak-kanak, itu pun tak boleh juga sebenarnya sebab dia akan berjangkit. Dan selalunya penyakit ini juga dia semakin problematik, semakin problem kalau dia kena yang jenis enterovirus 71 dan kalau baby tu kecil. Umur dia yang bawah setahun, bayi. Semakin kecil semakin problem sebenarnya, semakin berisiko tinggi. Jadi selalunya kita memang cadangkan untuk isolate, jaga kebersihan. Dan kalau boleh jangan ambil lah sebenarnya. Ya. Okey, Dr. Intan, berkaitan dengan cara disinfeksi membunuh virus enterovirus ni. Kerana kita tahu kalau kita COVID itu kita sentiasa diingatkan untuk menjaga kebersihan kendiri, selalu cuci tangan, selalu mandi kalau kita keluar berjumpa dengan kawasan-kawasan yang sesak dengan orang ramai dan sebagainya, menggunakan cecair-cecair sanitasi dan sebagainya. Tapi HFMD ni macam mana? Dia actually sama.
Sama Tapi juga. kita cuci permukaan sebab dia virus kan dia terletak dia berada di dalam cecair daripada badan sama ada lekak ataupun berak bawah. Jadi apa namanya kalau benda tu macam bersentuhan di mana-mana permukaan di rumah kita dia memang akan ada. Ada cara-cara untuk untuk sanitasi, membersihkan permukaan di rumah kalau anak anda mengalami HFMD sebab kita tahu kuman virus ini terdapat di dalam cecair badan, di dalam air liur, dalam najis. Jadi kalau benda tu bersentuh dekat permukaan walaupun kita lap tapi dia masih ada. Jadi apa kalau ikut daripada guideline daripada Kementerian Kesihatan, apa yang dia cadangkan adalah kita cuci permukaan lantai tu dengan cecair yang mengandung 0.5% sodium hypochlorite solutions. Ataupun kalau ada setengah orang kata pakai Clorox sort of. Jadi ataupun ada satu lagi benda penting sebab kita handle kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ni kita tahu bila dia sihat dia mesti nak main. Jadi jangan lupa alat-alat permainan dia orang tu pun kena basuh kalau yang macam yang flashy toys yang permainan yang macam anak patung tu kena basuh. Lepas tu kalau permainan yang keras, yang plastik kena lap dengan cecair tadi. Okey, Dr. Intan, jika kes semakin membimbangkan, penularan semakin tinggi pada masa-masa terdekat ini, adakah wajar pihak pejabat kesihatan daerah mengumumkan ataupun mengisytiharkan kawasan tersebut menjadi kawasan wabak seperti mana kita melihat wabak denggi, wabak COVID dan sebagainya, supaya masyarakat ada masa untuk melakukan persiapan, melakukan pencegahan dan mereka tidak boleh menghantar anak-anak mereka ke sekolah, ke taska, ke tabika dan seumpamanya. Adakah itu langkah yang mungkin perlu dilakukan? Saya mungkin bukan orang yang terbaik untuk menjawab soalan tu sebab itu sebenarnya berbalik kepada public health specialist dan dan mereka yang merangka polisi lah dan sama ada nak mengisytiharkan wabak ataupun bila nak step up, bila nak step down. Itu memang ada komiti yang khas dekat Kementerian Kesihatan. Tapi daripada kami, dari segi pakar kanak-kanak, kita memang menyarankanlah, kita tahu perkara jangkitan kuman HFMD ni sedang meningkat dekat Malaysia dan kita tahu juga memang sekarang orang tengah raya, bulan raya ni, jadi memang ada movement, kalau tengok kat social media pun memang semua orang di semua tempat. Jadi kita cadangkan sebagai pakar kanak-kanak, kita cadangkan jaga kebersihan, jauhi. Kalau you tahu, rumah tu ada HFMD, janganlah pergi beraya, tunggulah dulu 10 hari kan, boleh. Janganlah pergi sekarang. Dan kalau anak anda sendiri mengalami HFMD, janganlah duk bawa pergi kenduri semua kan. You duduklah dulu kat rumah. Isolate diri sendiri supaya kita boleh putuskan rantaian jangkitan ni. Menarik. Itu rayuan pakar kanak-kanak Dr. Intan Juliana Abdul Hamid dan anda perlu peka dan cakna dengan persekitaran dan situasi kesihatan anak-anak anda. Pastinya ia bukan perkara yang boleh dibawa main. Ada potensi untuk gejala yang lebih berat ataupun infection yang lebih serius, tetapi secara umumnya ia begitu mild dan juga boleh sihat segera dengan secara isolasi dan juga secara rehat yang sepatutnya dan diberikan makan minum yang cukupnya dengan rehat yang secukupnya. Saya rasa itu sudah memadai, tetapi kita tidak tahu pada masa akan datang. Terima kasih Dr. Intan Juliana Abdul Hamid, pakar pediatrik, imunologi dan juga alergi Universiti Sains Malaysia. Itu sahaja perbincangan kami untuk HFMD pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.